Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Hafiz bin Anwar Rafa, Geometri 063928. Penggunaan istilah As-Sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan akidah. As-Sunnah dari sudut bahasa bermaksud jalan, kelakuan, tabiat, keadaan masa, hidup, rupa, kelapan dan kebiasaan. Dari sudut istilah pula, yang berkaitan dengan bidang disiplin ilmu tertentu, As-Sunnah mempunyai definisi yang khusus. Namun secara umumnya, definisi As-Sunnah itu dilihat dari 3 disiplin ilmu, iaitu dalam bidang ilmu fiqh, ilmu usul fiqh dan ilmu hadis. Dari sudut ilmu fiqh, golongan fuqaha mentakrifkan As-Sunnah sebagai perkara yang telah pasti datangnya dari Rasulullah yang bukan merupakan sesuatu yang wajib. Manakala dalam bidang ilmu usul fiqh pula, para ulama usuliyin seperti Asy-Syafi'i dia mendefinisikan As-Sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul serta tiada mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran, di mana dalam konteks ini Al-Hikmah adalah berarti As-Sunnah. Ia adalah berlainan dengan Alkitab. Yang seterusnya dari sudut disiplin ilmu hadis, golongan muhaddisin melihat istilah As-Sunnah sebagai apa yang dikesan dari Nabi sama ada dari perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian baginda atau akhlak baginda ataupun yang berkaitan sejarah beliau sama ada sebelum dibangkitkan sebagai Rasul ataupun selepas kebangkitan. Perbezaan antara ilmu hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama, objek pembahasan bagi ilmu hadis riwayah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW. Manakala objek pembahasan bagi ilmu hadis dirayah hakikat, sifat-sifat dan kaedah-kaedah dalam periwayatan. Pendiri bagi ilmu hadis riwayah ini ialah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Manakala pendiri bagi ilmu hadis dirayah iaitu Syekh Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalid Ar-Ramahurmuzi. Dan seterusnya, yang membezakan antara dua ilmu ini ialah tujuan. Tujuan bagi ilmu hadis riwayah ini ialah memelihara syariah Islam dan kepentingan sunnah. Manakala tujuan ilmu hadis dirayah meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Seterusnya ialah faedahnya. Faedah ilmu hadis riwayah ini ialah menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Manakala faedah bagi ilmu hadis dirayah mengetahui periwayatan yang diterima makbul, yang diterima iaitu makbul dan yang tertolak iaitu mardud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan hadis riwayah dan hadis dirayah pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Seperti mana yang kita tahu, sejak dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz lagi, beliau telah memerintahkan supaya hadis ini dibukukan secara rasmi. Kemudian Imam Ibn Shihab Az-Zuhri menjadi orang yang pertama yang berjaya susun kitab hadis tu dalam satu kitab. Lepas tu kemudiannya buku yang disusun oleh Imam Ibn Shihab Az-Zuhri ini telah diserahkan pada khalifah, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz lah. Perbahasan mengenai hadis yang membentuk satu disiplin ilmu yang cukup penting dalam pengajian Islam. Jadi hadis ni penting lah dalam agama Islam kita ni. Okey. Kedua-dua perbahasan tentang ilmu hadis, riwayah dan dirayah ini secara menyeluruhnya dihimpunkan dalam kebanyakan karya kitab ilmu hadis lah, atau nama lain bagi karya kitab tu ialah mustalah hadis. Berdasarkan fakta sejarah, ilmu hadis ni tak muncul secara tiba-tiba, tapi kemunculan ilmu hadis ini adalah secara berperingkat. Kedua-dua perbahasan ilmu ini, ilmu hadis riwayah dan dirayah ini, secara menyeluruh
dihimpunkan dalam banyak karya ilmu hadis, ataupun nama lainnya ialah ilmu mustalah al-hadis. Berdasarkan fakta sejarah, ilmu hadis ini tidak muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi, ilmu hadis ini muncul secara berperingkat. Contoh, pada kurun pada kurun ketiga hijrah pertama, belum ada lagi kitab yang khusus mengenai ilmu hadis. Akan tetapi, perbahasan tentang ilmu hadis ini telah bercampur aduk dan berselerak dalam pelbagai kitab. Ini menunjukkan ilmu hadis ini telah wujud lama sudah. Dah lama wujud ilmu hadis, namun pada zaman Khalifah Umar tadi, ilmu hadis ini baru dibukukan. Okey. Walau bagaimanapun, secara amali, ilmu ini diamalkan oleh ramai ulama hadis di dalam kitab susunan mereka. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Selain mampu membezakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, beliau ni juga, ulama-ulama ni juga turut mampu mengeluarkan atau mengistinbatkan hukum berdasarkan daripada susunan hadis-hadis dan pernyataan tajuk bab di dalam kitab mereka. Maknanya bila mereka ni semua dah susun ilmu hadis ni dalam kitab-kitab mereka, maknanya mudah bagi mereka untuk mengistinbatkan hukum, mudah juga bagi kita untuk mencari-cari dalil dan sebagainya. Okey, antara yang paling awal membincangkan tentang ilmu hadis ini ialah Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah di dalam kitab tu beliau membincangkan tentang aspek nasakh, mansukh dan pencanggahan antara hadis, kedudukan hadis ahad dan cara penerimaannya juga lain-lain. Okey. Pada kurun keempat hijrah, perbahasan ilmu hadis ini cuba dikomplikasikan oleh Imam Rama Hurmuzi. Imam Rama Hurmuzi ni cuba mengkomplikasikan perbahasan ilmu hadis. Di dalam kitabnya, ini kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Al-Rawi, diikuti kemudian pada kurun kelima hijrah oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi yang menghasilkan kitab Ma'rifah Ulumul Hadis. Walau bagaimanapun, yang membawa ilmu ini meningkat ke tahap komprehensif dan sistematik, iaitu Imam Ibn As-Salah. Okey, maknanya kat sini orang yang pertama yang membincangkan ilmu hadis ini Imam Syafi'i. Okey, kemudian pada kurun keempat hijrah ada imam lain, iaitu Imam Rama Hurmuzi telah cuba mengikut, iaitu komplikasikan kitab ilmu hadis. Kemudian diikuti olehnya Imam Al-Hakim Al-Naisaburi pun menghasilkan sebuah kitab. Walau bagaimanapun, yang membawa ilmu ini kepada tahap yang komprehensif, yang sistematik, ialah Imam Ibn As-Salah. Kitab Imam Ibn As-Salah ni paling sistematik di antara kitab-kitab imam lain. Bukan nak kata kitab imam lain tak bagus. Bagus. Cuma kitab Imam Ibn As-Salah ini paling sistematik di antara kitab-kitab yang lain. Antara kitab yang masyhur kitab Imam Ibn As-Salah ini ialah Muqaddimah Ibn As-Salah. Daripada kitab beliau ini, penulisan dan penyusunan ilmu ulum hadis atau mustalah hadis ini selepasnya terus berkembang dan berkesinambungan daripada sehingga ke hari ini. Besar apa kata, sumbangan Imam Ibn As-Salah pada ilmu hadis ini. Sehingga sekarang yang ada dekat dalam
kitab-kitab ilmu hadis ialah perbahasan yang merangkumi aspek pengriwayatan hadis, syarat hadis, jenis, hukum hakam, hal ehwal perawi, rawi dan marwi, kedudukan dan nilai hadis sama ada sahih, hasan atau dhaif sebuah hadis itu, termasuk perbincangan berkaitan matan hadis, kaedah memahaminya, kesesuaiannya sebagai hujah dan sebagainya. Sekarang kita hadis sekarang punyalah sistematik sampai membincangkan tentang semua tu. Kalau tak, kita hadis dulu asing-asing. Okay, untuk kita mendalami bidang hadis ini, sudah tentulah seorang penuntut perlu menguasai semua subtopik dalam ilmu hadis ini bagi mencapai matlamat utama pembelajaran hadis, iaitu dapat mengamalkan hadis dan diterima pakai, dan seterusnya mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan maupun di akhirat.